Assalamualaikum semua. Ki jemput masuk dahulu. Okey. Apa khabar? Kita dah sampai hari Khamis dah. Subhanallah, cepat je seminggu, betul tak? Okey. One moment, kejap ya, nak tengah set untuk IG lain juga ni. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, siapa ada dekat sini? Mami Kiki, Syamimi, Hawa Saleh, Baizura binti Muhammad Saleh, Nur Bashima, Amani Rizal, Nin Johari, Apuan, Mimi, Mamanis, Umar Raisha, Fazila Ismail, Nabila Yusuf, biasa. Waalaikumsalam. Mazita Hanafi, Ermaida Yuna. Waalaikumsalam Yuna. Okey, sebentar. Bagi Ana 2 minit kejap ya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Okay, Ana ucapkan dan semoga hari ini urusan kita dipermudahkan. Kan, mana yang sakit Allah Ta'ala sembuhkan, mana yang dalam kesulitan Allah Ta'ala permudahkan, yang mana dalam orang cakap tak tahu nak decide apa kan dalam sesuatu perkara, Allah Ta'ala pemudahkan, Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang terbaik, insyaAllah. Okay, so insyaAllah sebelum Hana start, nak ajak ramai-ramai juga untuk like kita punya Instagram kan, di mana ada di Arahi Hijrah. Boleh like kita punya Arahi Hijrah Global Sinar Berhad kan, kat mana ada Arahi Hijrah Global Sinar Berhad. Okay, boleh like kita punya main page iaitu Arahi Hijrah. Okay, boleh like juga kita punya page, Facebook page, okay, Arahi Hijrah. Okay, dan juga subscribe kita punya YouTube channel. Okay, YouTube channel kita Arahi Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Dan juga boleh follow kita punya Telegram channel
Arayan Hijrah. Okay, Arayan Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, so semalam Allah Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, so semalam kita berkongsikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika solat. Tak habis lagi. Okay, sunnah-sunnah Rasulullah ketika solat. Semalam nak rushing kan, sebab masa nak dekat habis. So sunnah Rasulullah ketika solat. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat. Okay, so Ana ulang semula. Semalam sempat sampai poin ketiga saja kan. Poin yang ke seterusnya tak sempat, tapi Ana ulang semula. Okay, sunnah Rasulullah ketika azan. Okay, so sunnah Rasulullah ketika azan. Imam Ibn Qayyim menyebut 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika azan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Okay, so apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa lakukan kan semasa ataupun ketika azan. Okay, yang pertama sekali, siapa ingat share semalam? Yang pertama sekali, orang yang mendengar azan kan, kita lah orang yang mendengar azan ni, kita perlu mengucapkan lafaz seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Okay, kecuali pada lafaz muazzin tu siapa? Orang yang orang yang laungkan azan. Okay, so setiap kali dia lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, dia baca asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Okay, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah. Okay, dan juga hayya 'alal falah. Apa yang perlu kita sebutkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Okay, direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Okay, amalan sunnah yang menjamin balasan syurga kepada orang yang beramal dengannya seperti yang disebut di dalam Sahih Muslim. Okay, so siapa yang apabila azan, okay, apabila azan dilaungkan, okay, apabila azan dilaungkan, kita sama-sama menjawab, okay, laungan muazzin. Okay, so apa balasan syurga yang kita balasan yang akan kita dapat bila kita melakukan sunnah ni adalah, okay, insya-Allah dijamin balasan syurga. Okay, yang kedua, sunnah Rasulullah ketika azan. Okay, yang kedua adalah orang yang mendengar azan. Okay, kita yang mendengar azan, kita perlu mengucapkan, okay, yang semalam Hana ada mention, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Okay, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Okay, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam menjadi agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Okay, so apa ganjaran apabila orang mendengarkan azan, dia mengucapkan dengan ucapan ini kan, yang tadi Hana sebut, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Islam dina bi Muhammad rasulah. Okay, sesiapa yang menyebut ni akan dihapuskan dosa seperti mana yang dinyatakan dalam hadis yang sama. Okay, so insya-Allah dengan by means kan, dengan asbab kita sebut ucapan ini kan, wa ana asyhadu wa bi Muhammadin rasulah ni, insya-Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Okay, kalau tidur masa azan, mayat jadi berat. Mana tak pernah lagi lah belajar, tak pernah dengar lagi lah hadis yang mengatakan macam tu.
Wallahu alam. Melainkan kalau anda pernah dengar, boleh share mana kat kitab mana. Okay. Okay, so tu adalah 2 sunnah. Okay, 2 sunnah yang anda dah share. So sunnah yang ketiga adalah, kan, apabila kita selesai mendengar azan, kan, bila kita selesai menjawab azan, kita disunahkan untuk berselawat ke atas Nabi, kan, selawat ke atas Nabi dan menyempurnakan selawat hingga selawat Ibrahimiyah, kan. Selawat Ibrahimiyah yang Anda sebut, yang selawat ke atas Nabi Ibrahim seperti mana di dalam tahiyat akhir, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okay, so selawat itu. So pertama sekali apa yang kita boleh lakukan? Okay, kita jawab azan. Okay, yang kedua kita ucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Yang ketiga kita selawat dengan selawat yang ada di tahiyat akhir. Alright. Okay, so yang keempat, okay, ini sunnah baru pada hari ini. Okay, Hana dah baca doa ke belum? Hana lupa dah baca doa ke belum? Okey, yang keempat adalah selepas azan, apa yang kita perlu baca. Okey, yang selepas azan, kan, lepas kita jawab azan, selepas kita baca ucapan yang Hana ajar tadi, kan. Yang ketiga, kita selesai berselawat ke atas Nabi SAW, kan. Yang keempat pula, lepas je azan kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Okay, so doa yang sering kita baca, kan, selepas azan. Okay, selepas azan. Okay, yang bermaksud apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Okay, ya Allah, ini adalah seruan yang sempurna. Betul tak? So azan adalah seruan yang seruan yang sempurna, kan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini adalah seruan yang sempurna. Azan adalah seruan yang sempurna mengajak kita kepada salat, kan. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. So bila kita dengar azan, kita salat, kan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, kan. Kurniakanlah, kita doakan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan antara umat beliau dan engkau, serta kelebihan, wal fadilah, serta kelebihan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, serta kita minta kelebihan kepada beliau dan letakkan beliau di tempat yang terpuji seperti engkau janjikan. Okey, direkodkan oleh Bukhari. Alright, sesiapa yang membaca doa ini akan mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Okey, sesiapa yang membaca doa selepas azan, kan, kita selalu baca, kan, insya-Allah kita semua hafal, kita semua ingat, kan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kan, wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqam mahmud alladhi wa'adtah. Okay, so bila kita membaca doa ni, insya-Allah sebab dengan doa ini kita mendapat syafaat Nabi, okay, pada hari kiamat, kan. Lately ada
orang tanya Hana juga kan, macam mana kita nak mendapat syafaat Nabi SAW. Okay, dengan apa? Dengan melakukan sunnah Nabi SAW kan. So antara sunnah Nabi SAW adalah lepas azan kita baca doa kan. Bukan lepas azan kita ataupun masa azan kita still bercakap ataupun kita bersembang kan. So macam mana kita nak dapat syafaat Nabi macam tu, betul tak? So semasa azan kita hormat, kita menjawab seruan azan, dan kita baca any selawat yang telah dianjurkan, dan lepas azan kita baca doa kan. Right. Yang kelima adalah berdoa selepas azan untuk diri sendiri dan memohon kurniaan Allah kan. So doa waktu selepas azan adalah antara doa mustajabul doa kan. Maksudnya doa yang akan antara waktu-waktu doa yang akan dimakbulkan adalah selepas azan kan. So disunahkan untuk kita membaca doa selepas azan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan memohon kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka Allah akan memperkenankan permohonannya. Okay, so Rasulullah SAW kan dalam satu hadis berkata apa? Qul kama yaqulun ya'nil mu'adzinin fa idan tahaita fasatu'tah. Okay, ucapkanlah kan, Nabi SAW kata ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin yang melaungkan azan. Okay, maksudnya apa? Waalaikumsalam Kak Mazina. Assalamualaikum. Okay, so Nabi SAW kata ucapkanlah sebagaimana qul kama yaqulu ya'nil mu'adzinin. Okay, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin kan. So maksudnya kat sini apabila kita dengar azan, kita ulang apa yang muazzin jawabkan, kecuali pada mana? Kecuali pada hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang tu kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Okay, tapi selain daripada tu kita ucapkan apa yang muazzin naungkan. Okay, fa idan tahaita fasal tu'tah kan. Setelah selesai azan, maka pohonlah apa-apa yang diingin, apa-apa yang kita ingin pohonkan kan. Maksudnya apa, segala doa ataupun hajat yang kita nak kan, kita berhajat, kita doa, nescaya hajat engkau akan diperkenankan. Okay, so direkodkan oleh Abu Daud. Okay, so adalah satu hadis yang Nabi SAW kata kan, kita jawab apa yang muazzin ataupun kita ucapkan apa yang muazzin katakan kan semasa melangkah azan kan. Selepas selesai tu kita doakan kepada Allah apa yang kita hajat. Okay, dan kemudian kita insya-Allah kita punya hajat akan diperkenankan. Okay, alright, so tu ada 5 sunnah Rasulullah ketika azan. Okay, so maksudnya apa yang perlu kita lakukan semasa azan. Okay, yang kedua, okay, kita go to the next sunnah adalah sunnah Rasulullah ketika iqamat. Okay, so apa yang Nabi SAW akan lakukan ketika iqamat? Iqamat tu apa? Maksudnya selepas azan kan, sebelum selepas azan, sebelum kita iqamat adalah seruan terakhir bagi mendirikan sembahyang. Okay, so iqamat adalah seruan terakhir untuk mendirikan sembahyang, untuk mendirikan salat. Okay, sunnah ketika iqamat adalah sama seperti sunnah ketika azan. Okay, so apa-apa yang sunnah tadi ketika azan yang Hana dah share tadi kan, macam tu juga sunnah semasa iqamat. Okay, tu yang kita perlu lakukan semasa iqamat. Okay, 4 sunnah yang pertama tadi adalah 4 sunnah yang pertama tadi apabila diamalkan ketika azan dan iqamat, kesemuanya berjumlah 20 sunnah bagi setiap waktu solat fardu. Okay, so maksudnya kalau kita ikut semua sunnah ketika azan kan, kita buat juga kan sunnah ketika iqamat kan, kita dah dapat 20 sunnah pada hari tersebut kan. Untuk apa? Untuk menjawab azan je, ketika menjawab azan je kan. Sebab azan 5 kali kan, so 5 kali kita ikut sunnah kan, kali dengan 5 sunnah dah 25 kan. So lebih daripada 25 sunnah. Okay, so insya-Allah kita semua dapat lakukan sunnah ni kan. Alright, so next, meletak penghadang. Okay, so sunnah Rasulullah SAW ketika solat yang seterusnya. Okay, sunnah Rasulullah SAW
ketika solat. Yang seterusnya, yang seterusnya adalah meletak penghadang di hadapan ketika solat adalah sunnah Rasulullah. Meletak penghadang di hadapan ketika solat adalah sunnah Rasulullah. Ramai yang antara kita bila kita nak solat kita tak akan solat dekat tengah-tengah, apa orang kata, tengah-tengah kawasan tersebut mesti kita akan menghadap dinding ataupun tiang, ataupun kalau kita tak ada mana-mana tiang ke penghadang ke, kita akan letak sesuatu dekat depan kita. So kata Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum, apabila seseorang kamu salat, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha wa la yada ahadun yamurru bainahu wa bainaha. Yang bermaksud idza shalla ahadukum, apabila seseorang kamu salat, falyusalli ila sutrah, maka hendaklah dia meletakkan sutrah. Sutrah tu maksudnya penghadang. Sutrah tu maksudnya penghadang. Hendaklah dia meletakkan sutrah di hadapannya. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia berada hampir dengan sutrah tersebut. Wala yada ahadun yamurru bainahu wa bainaha, dan jangan ia biarkan seseorang lalu di antara dia dan sutrah itu. Faham tak? So apa Nabi SAW kata, bila salah seorang kita salat, sedang mendirikan salat, kita letakkan sutrah ataupun penghadang di hadapan kita, dan kita perlu dekat dengan penghadang tersebut, dan jangan kita biarkan, Nabi SAW kata bahawa yada ahadun yamurru bainahu wa bainaha, jangan benarkan seseorang pun lalu antara kita dan sutra tersebut. Sebab tu kita kena duduk dengan hampir dengan sutra tersebut. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kita muazzin letak tangan dekat telinga sunnah juga ke? Ya, betul, ia satu sunnah juga. Alright. Hana teruskan hadis di antara hadis di atas. Maksudnya hadis yang Hana sebut tadi secara umumnya menunjukkan adalah sunnah bagi seseorang meletakkan penghadang di hadapannya ketika sedang solat, sama ada solat di masjid atau di rumah, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. So tapi kalau kita dia sama ada sutrah ni, dia ada Hana pernah belajar, dia macam-macam ukuran sutrah ni, dan macam mana nak letak dia pun ada cara dia. Itu semua adalah fiqh yang perlu kita belajar. Sunnah ini apabila diamalkan, so next, ta'rif mana sutrah tu nak letak betul-betul dekat tengah-tengah ke, atau ke kanan ke kiri ke. So ni dia ada bagi tahu. Ta'rif penghadang solat. Yang pertama adalah sebarang benda yang boleh, apa benda yang boleh dijadikan sutrah, adakah kita letak botol air, boleh jadi sutrah ke, ataupun kita letak kain ke, dia akan jadi sutrah. So yang pertama, sebarang benda yang boleh dipacak di hadapan solat menghadap kiblat, boleh dijadikan sutrah, seperti dinding, tongkat, tiang, tiada had bagi besar dan lebar sutrah. So yang tadi Hana cakap macam dinding ataupun benda-benda yang dipacak di hadapan solat, maksudnya benda tu dia boleh dipacak ataupun didirikan. Seperti apa tadi, dinding, kita menghadap ke dinding tu pun boleh jadi sutrah. Tongkat, tiang, tiada had, maksudnya tiada had bagi besar. Instagram arah hijrah okey ke tak? Ke macam stuck dekat arah hijrah? Kalau arah hijrah stuck, boleh masuk ke arah hijrah global Sdn Bhd. Ni line okey kot, insyaAllah. Okey tak? Sesiapa boleh komen dekat arah hijrah punya Instagram okey tak? Ada start.
Okay, kalau start terlalu lama boleh join Arah Hijrah Global Sdn Bhd. Okay. Sahnaullah. Yang kedua, yang pertama tadi kan kita boleh jadikan benda yang boleh dipacakkan seperti tiang, tongkat, dinding kan, dan dia tiada height besar dan tiada height lebar sutera tersebut. Yang kedua, apa yang boleh dijadikan sebagai sutera? Tinggi sutera adalah lebih kurang sejengkal. Okey, lebih kurang sejengkal. Kan tak kisahlah apa sutera tersebut kan sejengkal kan, as long as dia sejengkal dia boleh menjadi sutera. Okey, sejengkal ni kan ke ni sejengkal ni Ana rasa kan sejengkal. Yang ketiga, jarak antara sutera dan kaki orang yang salat hendaklah sejauh lebih kurang 3 hasta sekadar mana di antara terdapat ruang bagi melepasi sujud. Okey, so antara sutera dengan kita kan yang sedang salat ni, okey, di antara kaki orang yang salat hendaklah sejauh lebih kurang 3 hasta sekadar mana di antara terdapat ruang bagi melepasi sujud kan. Maksudnya kita punya sutera tu kan, benda yang kita jadikan sebagai penghadang tu hendaklah berada di depan kita kan, seperti mana at least kita dapat sujud dekat depan tu kan, dan jarak dia lebih kurang macam tu lah. Okay, yang keempat, sutera disyariatkan bagi imam dan orang yang salat sendirian sama ada salat wajib atau salat sunat. Okay, so sutera ni disyariatkan kepada siapa? Kepada imam, sebab imam dia tak ada siapa depan dia, betul tak? Imam tak ada siapa depan dia, so imam boleh ambil sutera untuk dia hadangkan di hadapannya kan. Dan siapa yang disyariatkan sutera baginya adalah orang yang salat sendirian. Okay, bagi kita siapa yang salat sendirian, okay, disyariatkan sutera di hadapannya kan, sama ada kita salat wajib, sama ada kita salat sunat, tak kisahlah, janji ianya adalah salat. Okay, macam mana pula kalau kita salat berjemaah? Perlu tak kita letak sutera kat depan kita? Macam mana kalau kita salat berjemaah kan, tak kisahlah dekat rumah ke kita salat jemaah, ataupun kita salat berjemaah di masjid ke, perlu tak kita letak sutera depan kita kan, kita sebagai makmum ni. So siapa sutera kita adalah imam itu sendiri kan. So bagi kita makmum ni, kita ikut imam, sutera kita adalah imam itu sendiri. Okay, alright. Yang kelima, sutera imam, ni Hana mention tadi kan. Okay, sutera imam adalah juga menjadi sutera bagi makmum. Okay, sutera imam adalah juga menjadi sutera bagi makmum. Oleh itu harus selalu di hadapan makmum jika ada hajat dan keperluan. Okay, kebaikan mengamalkan sunnah ini adalah ia akan memelihara solat daripada terputus atau terhenti jika ada orang yang lalu di hadapan orang yang salat. Ia juga boleh ia juga boleh menghalang pandangan orang yang sedang salat daripada melihat seseorang atau apa-apa gangguan lain ketika salat. Ini benda yang macam logik ataupun yang sentiasa berlaku kan. Bila ada seorang lalu kan tepi kita ataupun depan kita, kalau kita hilang fokus sedikit, kita akan nak tengok siapa. Situ dah hilang fokus dan pahala kita pun akan berkurangan kan. Kerana orang yang salat perlu menghadkan pandangan dan tumpuannya tidak melebihi luar sutera kan. Ini akan menambahkan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah SWT. Di samping itu, ia memberi ruang kepada orang yang salat melalui di hadapan sutera. Mereka tidak sepatutnya melalui ruang antara orang yang sedang salat dan suteranya kan. Contohnya kita solat di contohlah especially dekat mana shopping complex yang ada surau, betul tak? Yang ada surau, kita sentiasa kadang-kadang kita solat dekat bahagian tengah, kadang-kadang dekat tepi, tapi dekat depan tu ada lagi ruang kan. So bila kita letak sutera kan, kita boleh bagi peluang pada orang yang nak solat ke hadapan kita untuk lalu di situ kan. So tak adalah macam mereka lambat untuk solat sebab kita dan sebagainya. Okay,
Okay, so ada sahabat kita tanya, Azamalias, okay, kalau kita buat sunat duha, solat sunat duha, dan kita niat nak dapat rezeki hasil daripada sunat duha tu, dapat pahala juga ke? Okay, dapat pahala juga ke? Bagi Hana, okay, apa yang kita lakukan jika kita nak mendapatkan hasil tersebut? Contohlah kita, okay, macam contoh Azamalias ni cakap, okay, seperti mana kita tahu, bila kita solat duha, kan rezeki kita akan dimurahkan, kan? Tapi kita akan dapat perkara tersebut apabila kita buat kerana Allah SWT, kan? Semua benda, bukan solat duha je, semua benda. Contoh, okay, contoh kita solat sebab kita nak masuk syurga, kan? Solat tu wajib bagi kita, kan? Kita solat bukan sebab kita, okay, bila kita solat, kita niatkan kerana Allah SWT, insyaAllah kita akan masuk syurga. Contoh lain, okay, base pada kita punya niat lah, kan? Base pada kita punya niat. Tapi apa pun segala yang kita lakukan, kita nak lakukan, kita kena betulkan niat kita. Okay, kita kena betulkan niat kita. Bukan kita solat duha semata-mata nak rezeki, kan? Sebab apa? Sebab apa Hana cakap jangan niatkan kita solat duha ni sebab nak rezeki je. Sebab kita tak nak Allah Ta'ala uji kita. Bila kita solat duha, kan, kita punya niat, aku solat duha ni sebab nak rezeki. Tapi Allah Ta'ala akan uji kita, macam mana kalau kita solat duha tapi kita tak dapat rezeki. Kita tak, bukan nak cakap Allah Ta'ala tak bagi, tapi sebab niat kita macam tu. Contohlah kalau kita ditakdirkan kita tak dapat rezeki pada hari tersebut, kan, kita akan jadi macam, aku solat duha tapi Allah Ta'ala tak bagi aku rezeki pun. Okay, akan ada rasa macam tu tau. Tapi bila kita niatkan, sebab kita buatkan perkara tersebut sebab Allah SWT, kan, jadi kita tak akan despair, kita tak akan kecewa, kan? Kita tak akan kecewa bila Allah SWT tak bagi. Sebab bila Allah tak bagi tu, mesti ada something better yang Allah Ta'ala nak bagi. Okay, faham tak apa yang Ana maksudkan? Okay, Ana doakan Allah Ta'ala beri kefahaman, insyaAllah. Faham? Okay, Alhamdulillah. Okay, so base pada apa yang kita niat. Okay, kita tak boleh, kita jangan niat macam, kita boleh niat, tapi jadikan niat tu niat yang kita semoga rezeki kita dimurahkan tu nombor 2, kan? Niat pertama mesti kita buat ni kerana Allah SWT. Sebab kita akan cakap kat diri kita apa tau, macam bagi Ana lah, Ana akan cakap, okay, tak apa, niat aku yang sebenarnya lah, aku nak buat kerana Allah. Tapi jika niat aku yang kedua, kan, jika niat aku yang kedua Allah Ta'ala makbulkan, Alhamdulillah, tu adalah satu bonus. Okay, yes, okay. Sama juga dengan perkara lain. Contoh apa? Contoh perkara lain. Okay, faham, Alhamdulillah. Okay. Okay, so Ana sambung. Okay, so kita dah habis tadi. Kita letak penghadang di hadapan ketika solat. Okay, so ingat, sunnah yang kita boleh lakukan ketika solat adalah, kan, kita letak sutra ataupun kita letak penghadang di hadapan. Okay, alright, next, sunnah Rasulullah SAW ketika solat. Yang seterusnya adalah solat-solat sunat yang ditunaikan oleh Rasulullah pada waktu siang dan malam. Okay, solat-solat sunat yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu siang dan malam. Okay, so apa solat-solat sunat yang Nabi SAW sentiasa tunaikan pada waktu siang dan malam? Yang pertama, Nabi SAW melakukan solat sunat rawatib. Okay, Nabi SAW melakukan solat sunat rawatib. Kata Rasulullah SAW, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thinta asyrata raka'ah
tatawwu'an ghayra faridatan illa banallahu lahu baitan fil jannah. Okey, so apa yang Nabi SAW katakan? Nabi SAW katakan, tiadalah seorang hamba muslim yang solat sebanyak 12 rakaat secara sukarela, bukan yang difardukan ke atasnya, kecuali Allah SWT akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Okay, so siapa yang solat sunat rawatib 12 rakaat kan, akan dibinakan kepadanya sebuah rumah di syurga. Bayangkan setiap hari kita buat 12 rakaat, kita dapat sebuah rumah di syurga kan. Kita buat 12 rakaat lagi, keesokan harinya kita dapat sebuah rumah lagi syurga. Setiap hari kita buat kan, selama berapa tahun kita hidup kan, mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita hidup kan, kita dah dapat berapa buah rumah kan, direkodkan oleh Muslim. Okay, salat-salat sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okay, so apa salat sunat rawatib tu? Okay, salat sunat rawatib adalah salat sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah 4 rakaat sebelum solat zuhur. Okay, so 4 rakaat sebelum solat zuhur. Okay, disunatkan kita untuk solat sunat sebelum zuhur kan. Okay, solat sunat qabla zuhur kan, sebelum zuhur kita niatkan kita niatkan sunat, solat sunat rawatib. Okay, so 4 rakaat sebelum zuhur tu maksudnya kita bagi 2 salam, maksudnya kita solat 2 rakaat saja ke solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, and then habis 2 rakaat kita bagi salam, and then kita bangun balik, kita solat sunat lagi zuhur 2 rakaat sunnah sebelum zuhur kerana Allah SWT, dan kita bagi salam. Lepas tu baru kita baca baru kita solat zuhur. Okay, solat fardu zuhur yang betul tu. Okay, dan apa lagi? Solat sunat sebelum solat zuhur 4 rakaat. Okay, dan selepas solat zuhur kita solat lagi sunnah 2 rakaat, lagi 2 rakaat selepas solat maghrib, dan selepas solat maghrib 2 rakaat selepas solat isyak, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Okay, alright, so solat sunat lain adalah seperti solat sunat duha yang pahala dan fadilatnya menyamai 360 sedekah. Okay, so solat sunat lain kan, seperti contoh solat sunat duha yang pahala dan fadilatnya menyamai 360 sedekah. Okay, ini kerana di dalam tubuh manusia terdapat 360 tulang. Okay, so antara kebaikan apabila kita solat sunat duha, kita seolah-olah kita bersedekah, kita menyamaikan sama macam kita melakukan 360 sedekah kan. Sebab apa? Sebab tubuh manusianya terdapat 360 tulang. Okay, kesemua tulang tersebut memerlukan kepada sedekah bagi membalas segala nikmat kurniaan Allah kepada manusia. Tetapi dengan hanya menunaikan 2 rakaat solat sunat duha, seseorang menunaikan 360 sedekah yang menjadi balasan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alright. Okay, so dekat sini dia share kan, dia kongsikan kelebihan 2 rakaat solat sunat duha. Ini dinyatakanlah hadis Rasulullah SAW. Okay, so apa yang pahala yang kita akan dapat bila kita melakukan 2 rakaat solat sunat duha. Okay, so Nabi SAW berkata kan, dalam hadis Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yajzi'u 'an dhalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Okay, setiap sendi tulang tubuh manusia mempunyai sedekah yang mesti ditunaikan. Okay, so setiap sendi tulang dalam tubuh badan kita ni kan mempunyai sedekah yang kita perlu tunaikan. Okay, setiap tasbih adalah sedekah. So bila kita sebut apa? Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Bila kita sebut subhanallah, ianya adalah satu sedekah. Menyuruh perkara yang baik, wa amrun bil ma'ruf kan, amar ma'ruf, kita menyuruh kepada kebaikan adalah satu sedekah.
Okay, wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Okay, bila kita mencegah kemungkaran, ianya adalah satu sedekah. Wa yajzi'u 'an dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Semua itu memadai dengan solat sunat duha 2 rakaat. Okay, so dengan hanya solat sunat 2 rakaat, kita dapat cover semua ni. Yang kita dapat apa? Dia kata tasbih adalah sedekah. Kita menyuruh kepada kebaikan dan sedekah. Kita mencegah kepada kemungkaran, kan? Kita mencegah kepada perkara-perkara yang tak elok, kan? Kita cegah kan orang lain untuk daripada melakukan kemungkaran. Itu adalah sedekah. Okay? Tapi bila kita solat sunat solat sunat duha 2 rakaat, kan, dia akan dapat cover semua tu, kan? Okay, so itu adalah kebaikan solat sunat duha 2 rakaat saja, kan? Akan dapat menyamai sedekah-sedekah. Okay, menyamai sedekah yang perlu kita lakukan ataupun yang kita perlu tunaikan kepada sendi tubuh badan manusia ni. Okay, daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Awsani khalili bi thalathin bi siyami thalathi ayamin min kulli syahrin raka'atai duha wa an utira qabla an arqud. Okay, sahabat karibku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku supaya berpuasa 3 hari pada setiap bulan, salat sunat 2 rakaat dan salat witir sebelum aku tidur. Okay, so apa yang Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah. Okay, so Abu Hurairah adalah ya Allah, sorry kenapa nak pergi live? Subhanallah. 1 minute, ya Allah. Okay, so apa yang Nabi SAW wasiatkan kepada sahabat Nabi ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata dekat dia, berpuasa 3 hari, kan, bisiyami thalathi ayyam min kulli syahrin, kan, berpuasa 3 hari pada setiap bulan, kan, salat duha 2 rakaat dan salat witir sebelum tidur. Okay, direkodkan oleh Bukhari dan Muslim, kan. So, setiap kali ada Bukhari dan Muslim, ia adalah hadis sahih. Okay, waktu salat sunat adalah, okay, bila waktu salat sunat duha bermula dari 15 minit setelah terbit matahari sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Okay, maksudnya 15 minit setelah terbit matahari. Okay, 15 minit setelah terbit matahari, contohnya lebih kurang dalam, sekarang lebih kurang pukul 7, dalam 7.25, 7.30 tu dah boleh start solat duha, kan, dan dia akan berakhir 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur, kan. Sekarang waktu zuhur 1 suku, kan, 1.13 macam tu. So pukul 1 kita dah stop dah solat sunat duha. Okay, waktu yang paling baik. Okay, so bila waktu yang paling baik untuk kita solat sunat duha adalah apabila terasa kepanasan matahari pada waktu pagi. So bila kita rasa panas pada waktu pagi, okay, dalam pukul 10, 11 tu dah start panas, kan. So boleh lakukan solat sunat duha pada waktu pukul 10, 11. Okay, tu adalah waktu yang terbaik. Okay, fadilat waktu pada waktu tu. Okay, bilangan solat sunat duha adalah sekurang-kurangnya. Okay, so sampai berapa rakaat kita boleh buat solat sunat duha ni? Okay, sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Okay, dan ada yang mengatakan pendapat tiada had bagi bilangan rakaat paling banyak. Okay, maksudnya tak kisah kita lakukan berapa pun solat sunat duha, it's okay, tak apa. Okay,
Tapi ada yang katakan paling minimum ada 2 rakaat dan paling banyak adalah 8 rakaat. Okay, yang kalau rajin boleh buat lagi berapa rakaat, 12 rakaat mungkin. Okay, so tu adalah solat sunat duha. Okay, so insyaAllah kita azam. Okay, bila kita azam untuk lakukan sama-sama solat duha, senang je kan solat sunat duha. Saja ke solat sunat duha 2 rakaat itu kerana Allah Ta'ala, ataupun dalam bahasa Arab nawaitu pula usalli rakaat sunat duha kan, rakaatain kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Okay, yang kedua adalah solat sunat sebelum asar. Okay, so ni adalah sunnah Nabi SAW kan, solat sunat rawatib, solat sunat yang Nabi SAW sering lakukan. Yang kedua adalah solat sunat sebelum asar. Okay, kata Rasulullah SAW, rahimallahu ra'an salla qabla al-asri arba'in kan, Allah merahmati orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Okay, Allah SWT merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Yang ketiga, solat sunat Nabi SAW. Nabi SAW solat sunat sebelum maghrib kan, kata Rasulullah SAW, sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalithati liman sya'a. Solatlah sebelum maghrib, beliau berkata 3 kali, seterusnya beliau menyebut bagi sesiapa yang mahu kan, liman sya'a, bagi sesiapa yang mahu. Okay, direkodkan oleh Bukhari. Okay, so sebelum maghrib maksudnya kan salat 2 rakaat sebelum maghrib, selepas je azan. Selepas azan kita jawab azan, kita berselawat, kita doa kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan kita terus solat sunat sebelum maghrib kan. Sebelum kita solat fardu maghrib, kita solat sunat dulu 2 rakaat. Okay, itu adalah sunnah Nabi SAW. Okay, yang keempat, bila lagi solat sunat yang Nabi SAW sering lakukan, solat sunat sebelum isyak. Okay, sebelum isyak, sebelum solat fardu isyak. Tapi janganlah sebelum masuknya waktu isyak, maksudnya dah masuk azan baru kita solat sunat ni. Okay, walaupun dia kata sebelum isyak, maksudnya selepas azan baru kita solat, sebelum kita solat isyak. Okay, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, thumma qala fi thalithati liman sya'a. Okay, di antara 2 azan pada salat. Okay, beliau berkata demikian sebanyak 3 kali. Pada kali yang ketiga beliau menyebut bagi sesiapa yang mahu melaksanakannya. Okay, di antara 2 azan, di antara 2 azan ada solat. 2 azan tu maksudnya apa? Di antara 2 azan maksudnya azan yang betul-betul tu azan. So di antara tu kita solat sebelum iqamah, sebelum maksudnya azan yang kedua. Okay, so disunatkan untuk kita solat sunat pada sebelum iqamah, sebelum imam ataupun muazzin baca iqamah. Okay, Imam Nawawi berkata yang dimaksudkan di antara 2 azan di dalam hadis di atas ada di antara azan dan iqamat kan, yang macam Hana bagi tahu. Oh subhanallah, ada 10.58. Hana baru nak sambung sunnah Rasulullah dalam mengerjakan qiyamul lail. Okey, masa sangat mencemburui. Okey, so insyaAllah Hana harap apa perkongsian Hana pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua. Okay, so tadi Hana dah share apa? Sunnah Rasulullah ketika salat kan. Kita start daripada sunnah Rasulullah ketika azan, apa yang Nabi SAW lakukan semasa azan. Sunnah Rasulullah ketika iqamat, apa yang Nabi SAW lakukan ketika iqamat. Apa yang Nabi SAW lakukan sebelum ataupun ketika solat kan, Nabi SAW meletak penghadang ataupun sutrah depan depan kita lah kan, solat sunat. Dan kemudian solat sunat yang ditunaikan oleh Rasulullah pada waktu siang dan malam. Okay, so insyaAllah pada hari esok jika Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita, okay, insyaAllah Hana akan kongsikan. Okay, so Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW dalam mengerjakan qiyamul lail. Okay, so insyaAllah sampai sini sahaja perkongsian Hana pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari esok. So Hana berharap segala yang dikongsikan akan dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, so tugas Hana hanya
menyampaikan, dan Allah Ta'ala yang beri faham, Allah Ta'ala yang beri taufik dan hidayah kepada semua. Okay, so insyaAllah kita akhiri di sini. Segala kekurangan ada daripada diri Hana sendiri. Hana minta maaf kalau ada banyak kekurangan dalam live ataupun perkongsian Hana pada pagi ini, dan segala kebaikan ataupun segala manfaat kan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you pada yang join. Oh, kita ada Herman, Syafiq, Muhammad Ashmawi, kita ada Insan Biasa, Aina Amanina, Ukhti Liza, Rosliza Zakaria, Asrikin, Puan Asrikin, Lina Nur, Umulaila. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.